Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid cikgu sihat ke hari ni? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Hari ni kita nak masuk bab baru iaitu bab 4, operasi set. Bab 4 dah kita cepat. Okey, sebelum kita mula, cikgu nak tunjuk pengenalan dulu kepada apa itu set. Kita dah pernah belajar. Kamu dah pernah belajar dah sebelum ni. Cuma mesti dah kabur-kabur, dah tak berapa ingat. Jom kita tengok dulu video. Cikgu tak pasti kamu boleh tengok ke tak. Rasanya boleh. Jom kita tengok apa itu set. Apa itu set. Kejap dulu. Kecilkan dulu. Besar sangat ni. Okey. Cikgu harap tak tersekat-sekat lah. Cikgu tak tahu tersekat ke tak. Okey, kita tengok dulu ya. Kamu boleh dengar tak video The ni? topic of sets is by far Kamu boleh dengar tak video ni? Boleh, boleh. Boleh ya? Okey. Tengok video dulu dalam 2 minit. The topic of sets is by far the simplest topic to grasp in mathematics since we have to tackle just 3 simple questions. First, what are sets? Second, why do we need them? And last, how do we represent them? Let's tackle the first question in this video. What are sets? A set is basically a collection of things. Think about it. What if you were asked to make a list of all the things you can see? Of course, you can't write all the things, but some of the things you would mention are a tree, a cell phone, a puppy, people, and so on. And what if you were asked to write down a list of things you cannot see? You would probably write oxygen, heat, and so on. These are the things you cannot see. A set is a collection of elements, yes, but they have to be related in some way. Let us look at a few more examples to understand better. Try to list down all the cricket-playing nations you know of. I would probably have said India, England, Australia, Pakistan, and so on. Now try to list all the oceans you've heard of. If you didn't know, there are 5 oceans in the world: Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, and Southern Ocean. Now here's an interesting question. Can we make a set of elements for all the questions you're asked for? The answer is no, not necessarily. What if we were asked to make a list of the good teachers we know? We cannot make a set here because my idea of a good tutor may be completely different from yours. Similarly, we cannot make a list of intelligent students we know. The word intelligent is not well defined. So remember, another important characteristic of sets is that the elements in it should be well defined. All the elements in a set should be related and well defined. Itu je. Apa dia kata tu? Dia kata set ni sebenarnya dia mestilah apa-apa set dia mesti ada hubungan. Hubungan contohnya kalau set ni adalah kumpulan sesuatu. Contohnya satu kumpulan. Bila ada satu kumpulan ni, dalam kumpulan tu dia mesti ada hubungan antara satu sama lain. Dengan ada hubungan satu sama lain, selain tu dia kata well defined, boleh didefinisikan. Sebagai contoh, dia bagi contoh tadi, dia kata karakteristik bagi guru yang bagus. Dia kata guru yang bagus tu tak boleh di well define, tak boleh didefinisikan sebab kemungkinan ciri-ciri guru yang bagus untuk orang A lain, ciri-ciri guru yang bagus untuk orang B lain. Sebab tu dia kata yang itu tak boleh di well define, tak boleh didefinisikan dengan baik. Kalau set ni dia mesti boleh didefinisikan dengan baik. Kalau dah macam tu je, tak boleh nak ubah-ubah. Kalau dia katakan macam pendapat tadi, mungkin pendapat orang tu lain, pendapat orang ni lain. Itu tak boleh dikira sebagai set. Itu adalah pengenalan kepada tajuk yang kita nak belajar hari ni. Jadi apa kita nak tengok? Hari ni kita nak belajar di akhir pembelajaran ini, saya harap kamu semua boleh menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, kita akan tengok itu hari ini. Sebelum tu kamu boleh tengok muka surat dalam buku tab, muka surat 96. Kita nak tengok satu contoh.
rangsangan minda. Rangsangan minda. Jom kita buat sama-sama. Mana pen cikgu? Mana cikgu punya pen? Mana? Okey, dia kata kat sini, jadual di bawah menunjukkan sekumpulan murid, mana pen cikgu? Sekumpulan murid yang suka makan buah-buah tempatan. Dia bagi nama murid-murid dia. Bagi satu. Lepas tu dia nak buat set. Bila buat set ni adalah dia nak buat dia punya kumpulan-kumpulan. Tengok contohnya, dia kata berdasarkan jadual di atas, tulis nama murid menggunakan tata tanda set. Dia kata set A sama dengan murid yang suka makan durian. Kita tengok murid yang suka makan durian. Nabil, Hani, siapa lagi? Yankit, siapa lagi? Raj, lepas tu Mei. Siapa lagi yang suka makan durian? Afiq pun suka. Amirul tak suka. Amirul suka makan rambutan. Mena suka. Siapa lagi? Benjamin suka. Jenny pun suka. Jadi dia kumpulankan murid-murid yang suka makan durian, dia buatkan satu kumpulan sebagai set A. Dia pun letak Nabil, Hani, semua orang murid-murid yang suka makan durian. Kemudian dia nak buat pula set B. Set B ni dia kata murid-murid yang suka makan rambutan. Jadi kita nak tulis apa kat sini? Kita tulislah murid-murid yang suka makan rambutan sahaja. Jom kita tengok. Rambutan dengan rambutan je. Kita tengok ada tak murid-murid yang suka makan rambutan? Ini ada. Navi suka. Siapa lagi? Ni pun ada. Raj pun suka. Siapa lagi yang suka makan rambutan? Afiq. Siapa lagi? Amirul. Lagi Benjamin. Lagi Khairi. So kita pun tulis nama dia kat sini. Tulis. Dia dalam kumpulan murid yang suka makan rambutan. Kita pun tulis satu kumpulan. Mana lagi? Afiq. Siapa lagi? Amirul. Siapa lagi? Benjamin. Ya. Siapa lagi? Khairi. Kita pun tulis. Kemudian dia nak buat pula kumpulan lain. Kumpulan set yang lain. Yang ni adalah kumpulan ni tanda apa? Ini adalah tanda persilangan. Persilangan ni maknanya dia kata kat sini A dan B, A bersilang dengan B ni murid yang suka makan kedua-dua buah. Buah durian dengan buah rambutan. Dia cakap dua-dua. Yang suka makan dua-dua, kita cari siapa yang suka makan dua-dua ni. Yang suka makan dua-dua, Raj. Lagi siapa? Afiq. Lagi siapa? Benjamin. 3 orang. Dia pun sediakan 3 kolom. Jadi kita pun letak Raj. Lepas tu siapa lagi? Afiq. Lepas tu Benjamin. Tulisan cikgu. Okey. Lepas tu dia kata apa? Lengkapkan jadual di bawah dengan nama-nama murid yang suka makan durian sahaja, rambutan sahaja dan kedua-dua buah rambutan. Tadi kita dah tulis mana ya? Sekejap cikgu tengok. Okey, siapa tadi? Okey, Amirul sini. Amirul. Dia tulis yang sahaja, rambutan sahaja dia cakap. Amirul dengan Khairi je tadi. Amirul dengan Khairi. Okey, bila kita dah tulis macam ni, dia suruh kita isi pula. Dia kata lengkapkan rajah Venn dengan maklumat di atas. Maklumat tadi. Murid yang suka makan buah durian, siapa tadi? Nabil. Nabil. Siapa lagi? Hani. Tulisan cikgu dah buruk dah. Yankit. Yankit. Lepas tu Mei. Mei. Tulisan cikgu. Mena. Lagi siapa? Kita pun senaraikan. Yang ni apa pula? Yang murid yang suka makan dua-dua. Dia suka makan durian, dia suka makan rambutan. Dia duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Kita letak dia dulu kat situ. Ni Navin dengan Amirul Khairi. Khairi. Okey. Lepas tu dia kata, bagaimana anda dapat menentukan persilangan set berdasarkan aktiviti ini? Dia cakap. Dia kata persilangan set A dan set B mempunyai unsur sepunya iaitu Raj dan Benjamin. Ni Afiq tertinggal ni. Cikgu tertinggal nama Afiq. Ke tertutup? Tengok sikit. Tertutup. Afiq dan Benjamin suka makan durian dan rambutan. Kata mudahnya persilangan ni, kata mudah dia apa yang bertindih. Untuk set A ni dengan set B ni, apa yang bertindih? Dua-dua dia ada.
Bila bertindih, itulah persilangan dia. Tengok Raj dengan Afiq dengan Benjamin ni, dia dua-dua set ada. Dalam set A ada, dalam set B pun ada. Sebab itulah dia duduk di tengah-tengah. Dia duduk di tengah-tengah. Jadi dia ni adalah unsur-unsur sepunya. Unsur-unsur yang sama. Dalam set A pun dia ada ciri-ciri dia, iaitu dia suka makan durian. Dalam set B pun dia ada ciri-ciri dia, iaitu dia suka makan rambutan. Itulah dia punya gambaran apa sebenarnya persilangan ni. Dia punya simbol bentuk macam M. Apa kita boleh tengok contoh? Okey, contoh yang pertama. Dia kata diberi set semester. Set semester ni adalah set yang besar. Yang besar. Keseluruhan, saya cakap keseluruhan dia. Dia kata keseluruhan set semester ni dia bagi X ialah integer, iaitu nombor 1 sehingga nombor 10. Lepas tu dia kata set P adalah X ialah nombor ganjil. Lepas tu dia kata set Q, X ialah nombor perdana. Set R pula, X ialah nombor gandaan. Gandaan 3 dia cakap. Tengok ni banyak ni. Berapa ni? 1, 2, 3. Pertama sekali bila kamu dapat soalan macam ni, yang paling penting sekali kamu listkan semua nombor yang ada kaitan. Ni nombor dia punya nombor set semester, keseluruhan dia. Ini set P, set Q, set R. Dia kata senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Jom kita buat. Mula-mula sekali kamu ambil set semester ni, set yang besar. Secara keseluruhan dia kata nombor X tu mestilah nombor daripada nombor 1 hingga nombor 10 sahaja. Jadi kita poliskan. Set semester dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dia kata set P adalah X ialah nombor ganjil. Jadi nombor ganjil kat sini mestilah nombor yang ada dalam set semester tu sahaja. Set semester tu adalah set dia yang besar secara keseluruhan dia. Jadi janganlah kamu ambil nombor yang lebih daripada set semester tu. Kalau dia kata set semester tu nombor 5 sampai nombor 10 saja, jadi nombor 5 dalam nombor 10 tu je lah ciri-ciri untuk set P ni. Jangan kamu ambil luar daripada set semester. Okey, jadi dia kata set P ni adalah nombor ganjil. Jadi kita ambil nombor ganjil saja. 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian dia kata set Q ialah nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1 sahaja. Macam yang cikgu cakap, nombor perdana yang paling kecil adalah nombor 2. Dan nombor 2 adalah satu-satunya nombor perdana yang genap. Yang lain ganjil. Cikgu tunjuk contoh. Kenapa nombor 3 ni nombor perdana? Okey, 3 bahagi 1 dapat 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Lepas tu nombor 4. Kenapa nombor 4 tak ada dalam nombor perdana? Sebab 4 bahagi 1, 4. 4 bahagi 2, 2. Dia boleh bahagi dengan 2. Dia tak boleh. Nombor perdana tu mesti boleh bahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Sebab keempat boleh dibahagi dengan 2. Sebab itulah 4 bukan nombor perdana. Kemudian nombor 5. Nombor 5 okey. Tak ada nombor yang boleh bahagi nombor 5 kecuali nombor 1 dan nombor dia sendiri, iaitu nombor 5. Nombor 6. Nombor 6. 6 bagi 1, 6. 6 bagi 2, 3. 6 boleh bahagi dengan 3. Sebab itulah dia bukan nombor perdana. Jelas tak kelas apa itu nombor perdana? Kamu ingat tak nombor perdana tu apa? Ingat. Ingat ya? Cikgu dah refresh balik. Apa itu nombor perdana? Dia boleh bahagi dengan 1 dengan diri dia sendiri. Lepas tu kamu mudah nak ingat nombor 2 je nombor perdana yang genap. Yang paling kecil pun nombor 2 je. Nombor 2 paling kecil dengan dia satu-satunya nombor genap. Yang lain nombor perdana adalah nombor ganjil. Kemudian dia kata set R adalah gandaan 3. Gandaan 3 adalah sifir 3. 3, 6, 9. Kenapa 12 tak masuk? Kenapa 12 tak masuk kelas? Kenapa 12 tak ada? Kenapa 12 tak ada? Sebab tak ada dalam set semester. Betul, bagus. Sebab dia tak ada dalam set semester. Kita mesti buat dia sampai limit dia. Limit dia hanya dalam set semester tu saja, nombor 1 hingga nombor 10. Jadi jangan ambil lebih daripada nombor tu. Okey, dah pandai dah ni. Okey, jom kita tengok. Kemudian dia kata,
Dia nak cari apa ni? Dia nak cari persilangan antara P dan Q. Jadi kita tengok macam ni kita nak cari. Pertama sekali kamu kena keluarkan P. P ni apa? Kita dah buat tadi. 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian Q. Q kita apa? 2, 3, 5, 7. Okey, persilangan ni adalah yang ada unsur sepunya yang sama. Okey, kat sini apa yang sama kelas? P dengan Q apa yang sama? Apa yang sama? 357. 357, Alhamdulillah, pandai. 357 yang sama, maknanya persilangan antara P dan Q cumalah 357 sahaja. Kemudian dia kata P persilangan dengan R. Okey, P persilangan dengan R. Pertama sekali kamu keluarkan dulu. Sebab itulah awal-awal cikgu cakap kamu kena listkan dulu supaya senang kamu nak tengok. Okey, bila dah dapat macam ni kamu cari P tu apa? Kita dah ada dah tadi. Lepas tu R tu apa? Dah ada. Okey, apa yang sama kelas? Unsur sepunya antara P dan R? 39. 39, Alhamdulillah, pandai. Jadi persilangan dia antara P dan R adalah 3 dengan 9 sahaja. Tengok ni sama ni, sama. Jadi inilah dia punya persilangan. Apa yang bertindih? Senang cakap dia apa yang bertindih. Apa yang berulang? Ni dah ada 3, ni ada 3. Maknanya ni kalau bertindih pun dia ada 3. Yang tak ada tu cancel out, buangkan. Abaikan dia, okey. Kemudian Q dengan R. Okey, keluarkan dulu. Q ni apa? R ni apa? Okey, apa yang sama kelas? Apa dia punya unsur persilangan dia? 3. 3 sahaja. Ada 3 je. 3 je lah. Kita letak je 3. Okey? Okey, lepas tu ni ada gabung lagi. Ganda ni, berganda. Macam mana nak buat? Macam biasa juga. Kamu keluarkan P, keluarkan Q, keluarkan R. Okey, tulis. Q ni apa, P ni apa, R ni apa. Kemudian kamu cek. Kalau ini ada 3, ini mesti ada 3, ini mesti ada 3. Barulah dia dikatakan dia ada unsur sepunya. Sama je macam tadi kita compare 2. Sekarang kita nak tengok 3. Kalau ni ada 1, ni tak ada, ni tak ada. 1 tak ada, ni ada 2. Tapi yang lain tak ada, tak ada. 3. Ada 5, alamak, 5 ni tak ada, buang. Okey, 7, alamak, 7 ni tak ada, buang. 9, alamak, 9 dia tak ada. Buang. Jadi apa je kelas? Unsur sepunya dia bagi persilangan ni? 3. 3. Alhamdulillah. Senang betul aja kamu ni sekali. Pop terus dapat. Okey? 3 je. 3 je. Buat banyak 3 je. Dah 3 je yang sama. Okey, kemudian kita nak tengok. Dia kata nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okey, bilangan unsur ni bila kamu dah keluarkan tadi tu, contohlah cikgu tunjuk ya. Contoh, kita nak cari bilangan unsur bagi set persilangan P dengan Q. Okey, tadi kita dah tahu P dengan Q 3, 5, 7. Berapa bilangan unsur dia? 3. Sebab apa 3? 1, 2, 3. Macam tu je kira dia. Mudah kan? Dia kata nak kira. Senaraikan semua dah kira. Lepas tu dia nak bilangan. Kita kira je 1, 2, 3. Soalan cikgu ni kenapa lari? Cikgu tak salin balik soalan ni. Nanti cikgu edit ya. Kemudian dia cakap bilangan unsur untuk P, persilangan set antara P dan R. P dengan R kita ada 2. Jadi 2. 1, 2. Macam tu je untuk bilangan unsur. Soalan dia cikgu tak tukar. Nanti cikgu tukar ya. Ini pun ada 1. 3 je. Jadi 3 je lah. 1 je lah. Kita punya bilangan unsur. 1, 1 je. 3 ada 1, 1 je. Ini pun sama. Ada 1 je, 3. Jadi bilangan dia pun 1. Okey. Jelas tak kelas yang tadi? Ada tak nak tanya apa-apa soalan? Jelas. Jelas, okey. Okey, ini adalah kamu punya memori. Kita imbas balik. Okey, dia kata macam ni. Pertama sekali benda yang dia nak imbas balik ni, dia kata B adalah subset bagi A. Okey, set B ialah subset kepada set A. Bila dia kata B itu adalah subset kepada set A, maksudnya adalah semua unsur dalam set B itu terdapat dalam unsur set A. Contohnya A itu nombor 1 sampai nombor 10. B itu nombor 2, 3.
2, 3 tu ada tak dalam 1 hingga 10? Ada. Sebab itulah dia macam itulah contoh dia. Tapi dia mesti semua unsur dalam B ada dalam set A, barulah kita katakan set B tu subset kepada set A. Kalau dia tak cukup semua, ada satu tertinggal, bukan subset dah jadinya. Okey? Selain tu simbol dia ada 2. Tapi dia ada beza. Nanti cikgu akan cerita next class apa beza ni. Ada yang garis, yang ni tak ada garis. Ada beza ya, walaupun dia boleh guna tapi sebenarnya dia ada beza. Okey, simbol ni pun sama, boleh guna sebagai simbol subset. Lagi satu adalah set kosong. Kita ada simbol set kosong. Ada 2. Macam gini ataupun macam ini. Ini maksud dia set kosong. Dan set kosong ialah set yang tidak mempunyai sebarang unsur dan boleh diwakilkan dengan simbol. Simbol ni dengan simbol yang ini. Okey, dah ingat dah? Jom kita tengok ni. Dia cakap bagaimana anda menentukan persilangan antara 2 atau lebih set dengan gambar rajah Venn. Dia kata persilangan antara 2 atau lebih set boleh diwakili oleh kawasan berlorek seperti gambar rajah Venn di bawah. Contohnya, persilangan antara set P dan set Q adalah yang tengah-tengah ni. Nampak dia lorek kan? Cikgu cakap apa tadi? Persilangan tu senang kamu nak ingat adalah apa yang bertindih. Ni bertindih ni. Jadi inilah dia punya unsur-unsur. Kalau ada unsur dalam ni, inilah unsur dia yang bertindih. Macam ni pun boleh. Dia duduk kat dalam. Semua kawan ni punya juga. Tengok dia kata set set persilangan P dengan Q adalah Q. Sebab semua Q ni yang bersilang. Semua dia ada dalam kawan ni. Dengan kata lain, kita pun boleh cakap bahawa set Q ni punya set adalah subset kepada set P sebab dia duduk kat dalam. Dia duduk kat kawan tu. Contoh cikgu cakap P tu nombor 1 hingga nombor 10, Q tu nombor 2, 3, 5. 2, 3, 5, 4. Ada kaitan. Ada dalam set 1 hingga 10. Sebab tu dia boleh letak dia kat dalam. So, semua nombor dia ada dalam P tu. Okey, kemudian kita boleh juga buat macam ni, persilangan antara P dan R. Tengok ni, dia color dengan R je. Dia color sini R, semua R. Semua semua P. Jadi yang bertindih dengan P dengan R ni, apa yang bertindih? Ini yang bertindih. Kita lorekkan dia. Okey. Lepas tu dia boleh juga tulis macam ni. Dah bersilang dengan Q, bersilang pula dengan R. Jadi dia mesti bertindih tiga-tiga tu. Tiga-tiga tu mesti bertindih. Macam ni, kalau macam ni antara R dengan P je. Kalau macam ni, Q dengan R je yang bertindih. Dia tak termasuk P. Kalau macam ni, P dengan Q je yang bertindih. R tak kena. Sebab tu dia kena ambil yang ni. Sebab yang ni, tiga-tiga kena. P kena, Q kena, R pun kena. Jelas tak kelas yang ni? Jelas ya? Okey, bagus. Jom kita tengok ini. Ni cikgu kita nak mewarna. Dia kata gambar rajah Venn menunjukkan set J, K dan L dengan keadaan set semester adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab itulah dalam ni ada nombor 1 sehingga 9 sahaja. Sebab secara keseluruhannya set semester dia ada nombor 1 hingga nombor 9. Dia takkan ada nombor 10. Sebab nombor set ni dia kata tak ada nombor 10 dalam set semester dia. Sebab tu tak ada nombor 10. Dia macam rap lah, laju nak cakap ni. Dan tu dia kata senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Okey, jom kita tengok. Dia suruh kita cari apa ni? Dia nak cari persilangan antara J dengan K. Macam mana kita nak buat? Mari kita mewarna sikit. Warna juga nak warna merah. Okey, mula-mula kamu colorkan dulu. Kamu lorekkan dulu J ni. Mana cikgu punya pen? Lorekkan J. Ya, J. Semua J. Semua J. Lorek. Okey, dah lorek. Semua J. Semua kawasan J dah lorek. Okey, kemudian kamu loreklah pula K kita. K kita nak lorek warna apa? Kuning. Cikgu pun lorek K. Mana cikgu punya pen ni? Tak nampak. Ni dia. K. Ya. Ambil kau. Ya. Okey, cuba kamu tengok. Apa yang bertindih antara J dengan K ni? Unsur apa yang bertindih? Dia ada warna merah, dia ada warna kuning. Unsur apa kelas?
Tengok, ada warna merah, ada warna kuning. Ni ada kuning je, ni ada merah je. Mana yang ada merah dengan kuning? Unsur mana? Ke tak nampak? Unsur mana kelas? Yang mana ada merah, ada kuning. Dua-dua colour dia ada. Yang mana kelas? Tiga, lima. Tiga lagi. Tengok ni. Tiga. Lima. Lima. Bagus. Pandai. Pandai. Tengok dia ada dua-dua colour. Merah pun kena sebab merah ni kita dah colour J ni. Kita dah colour J ni. J ni semua ni. Semua ni J. J ni yang bulat besar ni. K pun bulat besar juga semua. Semua kuning. Maknanya yang bercampur kuning merah tu, itulah dia punya unsur sepunya atau persilangan dia. Jadi persilangan dia adalah 3 dengan 5. Mudah je. Mudah. Okey, kita tengok pula macam mana kalau kita nak tengok J dengan L pula. J dengan L. Jom kita colour sikit. Mana dia pen je. Cikgu nak colour J dulu. Cikgu nak colour J. Mana cikgu punya pen ni? Ni dia. Colour. Ya. Macam berwarna ni. Warna. Colour J. J besar ni. Colour. Ya. Dah colour dah. J. Lepas tu kita colour pula L. Mana cikgu nak tukar colour? Cikgu nak warna merah. Cikgu nak colour L. Habis dah tak nampak dah L cikgu. Ni L. Ya. Dish. Okey, cikgu dah colour J, cikgu dah colour L. Apa yang ada dua-dua colour kelas? Unsur apa yang ada dua-dua colour? 5, 3. 7 lagi? 7 lagi? 9 lagi? Cepat. Satu lagi nombor. 5, bagus. Pandai. Cikgu dengar dia sebut 3 tadi. 3 ni termasuk tak? 3 ni tak termasuk dalam L. Sebab itulah 3 tu tak termasuk. Yang mana yang bertindan je colour dia saja yang bermasuk. Yang masuk dalam unsur persilangan tu. Okey? Bagus. Cerdik, pandai semuanya. Dia ada unsur 5, 7 dengan 9. Okey, jom kita mewarna lagi. Sekarang cikgu nak K dengan L. K dengan L. Jom warna sikit. Tukar colour. Bosan lah colour ni. Tukar colour. Colour biru. Okey, cikgu nak colour K. Mana cikgu punya pen? Pen cikgu mana? Ni dia. K. Colour K. Ya. Besar pula K ni. Colour sini. Nanti yang kamu tak nampak pula. Cikgu colour lebih sikit. Okey. Sekarang cikgu nak colour L pula. L nak warna apa? Warna merah. Okey, L pula. Mana pen cikgu? Okey, ni dia. Ya. Okey, kelas. Sekarang cikgu nak tanya, unsur persilangan bagi set ni nombor berapa kelas? Nombor berapa? Ke dah tak nampak dah tu? 5. Alhamdulillah. Senang cikgu nak ajar kelas ni. Semua pandai-pandai. 5. Tengok ni, cikgu dah bagi hint dah kalau lebih sikit kat situ. Okey, so unsur dia adalah 5. So dua-dua ada. Kat L dia ada, kat K pun ada. Jom kita tengok yang seterusnya. Ni 3 ni. Kuasa 3 ni nak colour. 3 colour. Sekejap cikgu cari warna lain. Cikgu nak warna apa? Cikgu warna biru. Macamlah banyak sangat warna. Sikit je. Okey, warna cikgu nak colour J dulu. J, 1. Ya. J ni besar ni. Ya. Kemudian cikgu nak colour yang tak nampak pula dia. Cikgu nak colour K. Mana cikgu punya pen? Ni dia. Colour K pula. Ya. Okey. Kemudian colour L. Mana L? Colour L. Warna merah. Okey, L ni colour mana pen cikgu? Pen ni tak nampak sikit. Ni dia. Ya. Okey. Jadi kelas, unsur persilangan dia adalah nombor berapa? Bertindan banyak dah tu. Tengok yang mana banyak. Ini ada biru je. Ini ada biru, hijau. 5. Alhamdulillah. Yang lain nampak tak 5? Nampak tak kenapa 5? Nampak ibu. Nampak, Alhamdulillah.
Cerdik, pandai. Okey. Jom kita tengok. Dia kata ni apa ni? Dia kata diberi set A adalah nombor dalam dadu. Berapa kelas nombor dalam dadu? Pernah main game mula tak? Berapa nombor dalam 1, dadu? 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor dalam dadu. Kemudian dia cakap set B adalah nombor genap dalam dadu. Berapa je kelas nombor genap dalam dadu? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Okey, lepas tu dia kata set C adalah 7, 8, 9. Tengok dah gelap dah laptop cikgu. Sekejap ya, laptop cikgu nak habis bateri. Lupa nak cas. Dah gelap dah. Sekejap lagi padam terus. Sekejap ya, kamu fikir dulu. Fikir-fikir dulu. Sekejap ya. Ya. Gelap dah laptop cikgu. Sekejap. Okey. Dah. Alright. Duduk sikit. Okey, jom kita tengok. Kita dah senaraikan. Macam cikgu cakap, bila kamu dapat jawab soalan macam ni, kena senaraikan dulu supaya senang kamu nak cari. Okey? Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. B dia 2, 4, 6. C dia dah bagi. 7, 8, 9. Jadi dia nak yang bertindih. A dengan B. A dengan B. Berapa kelas A dengan B? A pun ada, B pun ada. Berapa kelas? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Dah pandai dah ni. 2, 4, 6. Kemudian dia kata lukis gambar Raja Van yang mewakili set A, B, C dan lorikkan kawasan yang mewakili persilangan tersebut. Dia suruh kita buat apa ni? Dia suruh kita lukis. Okey, pertama sekali nak lukis macam mana? Kamu lukis. Dia kata dia nak semua. Nak set A, set B, set C. Jadi kamu pun lukis set A. Set A ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kamu pun tulis 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? Kemudian kamu tulis yang B. Kamu pun buat 2, 4, 6. Kemudian C. C apa? 7, 8, 9. 7, 8, 9. Kenapa 7, 8, 9 ni tak masuk dalam A? Kenapa kelas? Kenapa C tu tak letak dalam 9? C tu kenapa cikgu tak letak dalam 9? Cikgu tak letak dalam 9. Kenapa C tu cikgu tak letak dalam A? Kenapa kelas? Sebab nombor dia lebih daripada set A. Betul. Ya Allah, pandai. Alhamdulillah. Aduh, senang sangatlah ajar kamu ni. Pandai sangat. Okey. Lepas tu dia kata semua unsur set B terdapat dalam unsur set A. Tengok ni, 2, 4, 6. Dalam A pun ada 2, 4, 6. Sebab itulah kita letak 2, 4, 6 ni dalam set A. Lepas tu dia suruh lorik. Dia suruh lorik persilangan antara A dan B. Sebab itulah kita lorik yang B ni. Sebab dia punya persilangan pun 2, 4, 6. Jelas tak kelas yang ni? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okey, sekarang dia nak set B, persilangan set B dan set C. Berapa kelas persilangan antara set B dan set C? Tengok sini. Berapa persilangan dia? Unsur persilangan dia. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Kalau Tak ada. Kalau tak ada macam mana kita nak buat? Macam mana ni? Tadi kita macam ada belajar lah yang simbol bulat potong tu. Simbol apa ya? Kalau tak ada macam mana kita nak buat? Cikgu tunjuk ya. Kalau tak ada, kita letaklah dia sebagai set kosong. Set kosong ni ada dua cara. Sama ada kamu tulis macam ni, kamu letak yang kolom ni, ataupun kamu letak simbol yang macam bulat tadi, lepas tu dipotong dash macam ni. Dia ada dua. Jadi macam ni kita nak lukis, kita lukis je tapi tak lorik apa-apa sebab set persilangan antara B dan C ni set kosong. Sebab itu kita tak ada lorik apa-apa. Tak ada pun set dia kosong. Jadi kamu pun letak je lah simbol dia kosong, set kosong. Tengok dia kata set B dan set C tidak mempunyai unsur sepunya. Sebab itulah tak ada yang kita lorik. Ada lagi. Okey, ni dia kata unsur yang bagi persilangan set A dan C. Yang mana kelas? Cuba tengok. A dengan C. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Lepas tu kita buat macam mana? Kita akan letak dia sebagai set
Set kosong. Set kosong. Alhamdulillah. Ha, tengok ni simbol dia. Set kosong. Ada dua. Sama ada kamu buat yang tadi tu, bracket tu, ataupun kamu letak je kosong, lepas tu kamu potong dia sebagai set kosong. Okey, itu sahaja kelas aktiviti pengukuhan. Aktiviti pengukuhan ni cikgu tak nak buat waktu Google Meet. Cikgu nak kamu buat nanti sebagai homework. Okey, kamu buat waktu luar. Untuk yang siapa-siapa yang tak datang, nanti cikgu akan bagi Google Meet. Google Meet. Cikgu akan bagi Google Form, tapi Google Form tu cikgu nak isi yang tak datang je. Sebab siapa yang tak datang, cikgu akan suruh dia upload kerja ni. Kerja dalam modul ni cikgu nak dia upload hari ni juga sebagai bukti dia datang. Kalau kamu dah datang, kamu dah tulis nama, tak perlu isi, okey? So dalam Google Form tu memang akan cikgu, sebelum kamu submit, kamu kena submit kerja ni dulu. Kalau kamu dah datang hari ni, kamu dah tulis nama, tak perlu kamu isi Google Form tu. Nanti kamu kena submit, baru boleh kamu kena upload kerja ni, baru kamu boleh submit. Tapi kalau kamu dah datang hari ni, tak perlu. Bila kamu submit ni, bila-bila je waktu nanti cikgu buka tapak kerja rumah macam kat Google Classroom. Okey, tak perlu isi. Lepas tu kesimpulan, kita dah tengok menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Kerja rumah dalam buku teks. Kerja rumah cikgu nak kamu buat muka surat. Cikgu tak tulis pula muka surat dia. Sekejap, mana muka surat 99. Cikgu tak tulis lah muka surat dia ni. Sekejap, cikgu tulis. Muka surat 99. Praktiskan diri 4.1A. Muka surat 99. Soalan nombor 2 dan 3 sahaja. Nombor lain tak payah buat. Nombor 2 dengan 3 je. Jelas tak kelas hari ni kita belajar apa? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada ya? Okey, siapa-siapa ada soalan boleh je WhatsApp cikgu bila-bila masa. Itu sahaja kelas untuk hari ni. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama ya kelas. Sebelum keluar tulis nama. Untuk hari ni semua tulis nama yang datang kat sini. Sebab siapa yang tak tulis nama, kalau kamu isi Google Form, kamu ada kerja ekstra. So jangan buat kerja ekstra tu sebab kamu dah datang. Kamu boleh buat, kerja tu memang kena buat. Tapi untuk siapa yang tak datang hari ni, waktu Google Meet ni cikgu nak dia submit hari ni juga kerja tu. Kalau kamu dah datang, tak perlu submit hari ni. Cikgu akan buka tapak dia kat Google Classroom nanti. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ni. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya kelas? Tak ada. Tak ada ya? Okey, itu sahaja kelas. Terima kasih sebab masuk kelas saya. Itu sahaja. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Tulis nama ya kelas. Jangan lupa tulis nama.